Hai, Assalamualaikum good people. Welcome back to Ashraf channel. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Hai, Assalamualaikum semua guys. Okay, so hari ni malam Khamis kita biasa kongsi dengan korang cerita-cerita seram kan. Untuk malam ni guys, Acap ada satu footage yang nak share dengan korang. Korang rasa lah kan, kalau korang duduk dekat rumah seorang-seorang, dekat tingkat atas, rumah lot ada 2 tingkat, anak orang kaya kan, duduk atas, kau seorang kat rumah ni, tiba-tiba kau dengar ada suara orang panggil kau dekat bawah, and bila kau turun bawah, ini yang terjadi guys. So jangan lupa tekan like, subscribe dan juga bell notification. Lepas kita intro, kita akan cerita tentang apa yang terjadi dekat budak yang tinggal seorang kat rumah ni. Roll it. Okay guys, ini Acap nak ceritakan dengan korang. Okay, ada satu footage ni Acap jumpa dekat TikTok guys. Footage ni seram juga guys. Tapi video durationnya hanyalah 32 saat. Okay, bila Acap tengok video ni, kita memang akan nampak like macam klise punya storyline kat situ. Tapi bila Acap pergi pergi masuk ke dalam cerita, pergi gali cerita ni, kalau Acap dekat situation dia guys, ataupun korang sendiri yang tengah tengok video ni, korang mungkin akan rasa macam gila lah. Okay, korang bayangkan macam Acap cakap tadi, korang duduk berseorangan dekat rumah korang 2 tingkat. Kalau rumah kau kat 1 tingkat pun kan, rumah kau mesti ada depan, mesti ada belakang. Tak ada rumah yang ada depan, tak ada belakang. Betul? Okay, so kisah ni terjadi kepada seorang pelajar India sebenarnya, yang menetap dekat salah sebuah tempat lah kan. Acap tak sure sebenarnya cerita ni datang daripada luar negara ataupun dalam negara. Ini apa yang Acap baca, info yang Acap dapat. Dia ni ditinggalkan berseorangan di rumah kerana mak ayah dia perlu menguruskan dia punya adik punya asrama pada waktu tu. Dia macam first day adik dia masuk asrama. So mak bapak dia ajak dia kata malas, dia nak study dekat rumah. Okey, waktu perjalanan yang perlu diambil oleh mak ayah dia dalam lingkungan 3 ke 4 jam tau. Nak sampai 3 ke 4 jam. Tadi terbalik. 3 ke 4 jam tau. Ini 4. Okey. Dia nak sampai ke asrama tu agak lama. So mungkin malam baru dia akan sampai ke rumahnya semula lah. So kira kalau dia gerak petang, dia sampai ke asrama adik dia tu maghrib, sampai balik ke rumah dia malam. Okey, ini yang terjadi kepada dia pada waktu tu. Okey, ketika waktu dia berada di dapur guys, CCTV dia tak dapat capture dia waktu tu secara tiba-tiba. Kat semua pelusuk rumah dia ni memang ada CCTV guys. Biasalah, anak orang kaya lah kan, mungkin lah. And pada waktu dia sampai dekat dapur tu, dia kata CCTV dia tu macam nyala tak nyala waktu tu. Waktu tu dia dah rasa pelik lah. Dia dah rasa something yang macam tak best lah. Tapi waktu tu dia tak adalah kata fikir ke apa sangat, sebab dia pergi ke dapur hanya nak buat air sahaja. Okay, so dia pun buat air, kacau-kacau air, dan dia pun naik ke tingkat atas untuk belajar. Ada footage dia. Sabar. Tengok dulu, sabar. Nak cerita. Kang sekejap lagi ahli-ahli tunjuk footage kan korang tak faham. Sabar, ada footage dia. Tenang. Okay, so dia pun naik ke atas, and then dia nak sambung pelajaran dia. Sebab dia mungkin exam ke apa, kita tak tahulah. Tapi dia nak fokus belajar lah waktu tu kan. Dia nak mengulang kaji. Yes, perkataan tu daripada tadi aku tak dapat. Dia nak mengulang kaji pelajaran dia waktu tu guys. Sampai dekat atas, dia pun duduk, and then dia pun ulang kaji pelajaran. Waktu tu jam dah menunjukkan dalam 9 lebih macam tu. So dia pun revise, revision. Dah pukul 10 malam guys. Sampai je waktu 10 malam guys, dia terdengar bunyi bell jam dia. Ting tong. Macam tu lah lebih kurang kan. So bila dia dengar jam loceng dia pun tengok, already 10 lah. Dia pun duduk, dia macam nak berehat sekejap, dia nak lepak sekejap, nak ambil nafas lah kan. Biasalah dah belajar banyak. Itu kita faham. Engkau yang tak selalu belajar, kau jangan komplain. Sama macam aku tak tahu sangat. Okay, lepas tu
Waktu dia tengah duduk, tengah menghembuskan nafas dia pada waktu tu, tiba-tiba dia terdengar bunyi orang panggil dia. Waktu tu, contoh nama dia Sanggita. Sanggita. Dia pun macam, mak aku dah balik ke kan? Dia pun turun ke bawah guys. Dia turun ke bawah, dia tengok tak ada orang. Pintu tertutup rapat. Lampu dekat bawah pun satu je yang buka, which is apa yang dia buka waktu tu. Dia macam, tapi tadi aku dengar clear suara ada orang panggil aku. Aku pun naik atas. And aku duduk. Waktu tu dah seram sejuk sebenarnya. Tapi dia teruskan ulang kaji pelajaran. Sampailah dia sekali lagi dengar nama dia disebut. Sanggita, calm down. Contoh macam tu. So dia pun turun guys. Jom kita tengok sekarang footage dia. Ada CCTV yang dapat rakam footage dia turun daripada rumah dia ke tingkat yang bawah. And then korang saksikan di hujung video tersebut guys, ada satu penampakan yang agak menyeramkan sebenarnya. Jom kita tengok sama-sama. Тили-тили бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Тили-тили бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит. Guys, so itulah dia penampakan yang ada dekat dalam rumah dia malam tu. Takkan nak ulang sekali lagi. Okey. Tengok sekali lagi. Тили-тили бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Тили-тили бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Тили-тили бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Dalam footage tu guys, kita boleh nampak ada satu sosok yang melintasi meja dia, daripada belakang meja dia hendak ke satu bilik yang berada di rumah tu. Bilik tu pun tak tahu bilik apa. Dan selepas Sanggita dengar bunyi dekat bawah tu, dia kata waktu tu dia dengar bunyi orang berjalan dekat atas waktu tu, tapi dengan satu dentuman yang sangat-sangat kuat, macam satu pijakan yang tung gitu tau. Dia pun lari naik atas and dia tengok tak ada siapa-siapa. And sekali lagi waktu tu dia buka semua lampu. Dia kata dia waktu tu memang seram gila, terrifying gila. And dia turun ke bawah, dia call mak dia. And alhamdulillah lah, mak dia memang dah nak sampai. Dia tunggu dekat luar rumah sampai mak ayah dia sampai guys. Sampai je mak ayah dia sampai, dia cerita apa yang jadi dekat rumah dia. And diorang decide untuk pergi cek CCTV yang berada di serata rumah dia. Dan itulah footage yang diorang jumpa guys. And yang paling pelik sekali, during pukul 10 dah sampai ke 10.45 macam footage tu guys, hanya satu CCTV saja yang menyala, which is dekat atas tu. Yang dekat bawah semua gelap dan tak nampak apa-apa sebab Sanggita tutup lampu lah kan. So itulah dia guys, footage yang Acap jumpa dan cerita di sebalik footage tu yang Acap rasa wow, dahsyat juga kan. So kalau korang kan tiba-tiba tengah duduk sorang-sorang kat rumah, family semua tengah pergi kerja apa semua kan, tengah kuarantin ke, tiba-tiba dengar suara ada yang memanggil Acap, jangan buat hal aku pun sorang dekat sini. So itulah dia guys, cerita yang Acap nak kongsikan pada korang malam ni, dan juga video yang Acap nak tunjukkan pada korang malam ni. So kalau korang suka cerita-cerita yang ada footage macam ni, Acap boleh tengok lagi kat YouTube, kat TikTok kan, Acap boleh cerita balik kat korang. Korang boleh drop dekat komen untuk part yang seterusnya guys. So kita jumpa lagi di video akan datang. See you and I see you. Assalamualaikum. Bye.